Pernah terfikir kenapa harga tudung atau nasi lemak berbeza di setiap kedai? Semuanya berkait dengan kos. Memahami kos adalah kunci utama dalam bisnes. Kalau tak tahu kos, susah nak letak harga yang betul dan jana untung. Dalam topik ini, kita akan bongkar jenis-jenis kos, cara rekod, dan bagaimana maklumat ini bantu buat keputusan bisnes. Jom mulakan. Ada dua cabang utama perakaunan, perakaunan kewangan dan perakaunan kos. Perakaunan kewangan sediakan laporan untuk pihak luar seperti pelabur dan kerajaan ikut piawaian ketat. Perakaunan kos pula fokus dalaman, bantu pengurus buat keputusan harian, lebih fleksibel dan terperinci. Ringkasnya, satu untuk gambaran besar, satu lagi untuk operasi harian. Kedua-duanya penting untuk kejayaan bisnes. Dalam dunia perniagaan, memahami jenis-jenis kos adalah sangat penting untuk memastikan operasi berjalan lancar dan keuntungan dapat dimaksimumkan. Kos boleh dibahagikan kepada dua kategori utama, langsung dan tak langsung, serta tetap dan berubah. Setiap kategori ini mempunyai peranan tersendiri dalam pengurusan kewangan syarikat. Kos langsung merujuk kepada perbelanjaan yang boleh dikesan secara terus kepada penghasilan sesuatu produk atau perkhidmatan. Contohnya, bahan mentah yang digunakan dalam pembuatan, upah pekerja di barisan pengeluaran, dan kos komponen yang membentuk produk akhir. Kos ini mudah diukur dan dikira untuk setiap unit yang dihasilkan. Sementara itu, kos tak langsung pula adalah kos yang tidak boleh dikaitkan secara spesifik kepada satu produk. Contohnya termasuk sewa kilang, bil elektrik, penyelenggaraan mesin, dan gaji penyelia. Kos ini biasanya dikongsi antara pelbagai produk atau bahagian dalam syarikat, menjadikannya sukar untuk dikesan kepada satu unit tertentu. Kos tetap pula adalah kos yang tidak berubah walaupun jumlah pengeluaran bertambah atau berkurang. Contoh paling jelas ialah sewa bulanan premis, insurans, dan gaji tetap pekerja pengurusan. Kos ini perlu dibayar setiap bulan tanpa mengira tahap aktiviti syarikat. Sebaliknya, kos berubah akan meningkat atau menurun mengikut jumlah pengeluaran. Jika lebih banyak produk dihasilkan, kos bahan mentah, upah pekerja sambilan, dan kos pembungkusan juga akan bertambah. Kos berubah ini penting untuk dikawal agar margin keuntungan tidak terjejas. Dengan memahami perbezaan antara kos langsung, tak langsung, tetap dan berubah, syarikat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam merancang bajet, mengira untung rugi, serta menentukan harga jualan produk. Pengetahuan ini juga membantu dalam merancang strategi perniagaan jangka panjang. Dalam syarikat pengeluar, akaun pengeluaran adalah dokumen penting yang digunakan untuk mengira semua kos yang terlibat dalam menghasilkan produk. Ia membantu syarikat memahami dengan jelas berapa banyak yang telah dibelanjakan untuk setiap peringkat pengeluaran, dari awal hingga akhir. Akaun ini juga menjadi asas untuk membuat keputusan perniagaan yang lebih bijak dan strategik. Dalam akaun pengeluaran, kita senaraikan semua kos utama seperti bahan mentah yang digunakan, buruh langsung yang terlibat dalam proses pembuatan, dikenali sebagai kos prima, serta overhead kilang seperti utility, penyelenggaraan mesin, dan kos pentadbiran kilang. Semua ini digabungkan untuk mendapatkan jumlah kos pengeluaran sebenar. Satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan ialah kerja dalam proses, iaitu barang separuh siap yang masih dalam pengeluaran pada akhir tempoh perakaunan. Nilai kerja dalam proses ini perlu diselaraskan dalam akaun supaya kos yang dikira benar-benar tepat dan mencerminkan keadaan sebenar di kilang. Selepas semua pelarasan dibuat, kita akan dapat kos pengeluaran barang siap, iaitu nilai produk yang telah siap sepenuhnya dan sedia untuk dijual kepada pelanggan. Ini adalah angka penting untuk menentukan harga jualan dan keuntungan syarikat. Inilah asas kira-kira dalam perniagaan pengeluaran. Dengan memahami setiap kos, syarikat dapat merancang, mengawal perbelanjaan, dan memastikan setiap produk yang dihasilkan benar-benar memberi pulangan yang optimum. Analisis titik pulang modal adalah rahsia utama untuk memastikan perniagaan anda tidak sekadar bertahan, tetapi juga berkembang. Ia tunjuk dengan jelas berapa banyak anda perlu jual untuk tidak mengalami kerugian dan tidak juga mendapat keuntungan. Atau dengan kata lain, untuk pulang modal. Ramai usahawan baru terlepas pandang perkara ini, sedangkan ia adalah asas penting dalam perancangan kewangan perniagaan. Formula untuk kira titik pulang modal sangat mudah. Kos tetap dibahagi dengan harga jualan seunit tolak kos berubah seunit. Kos tetap
ialah perbelanjaan yang perlu dibayar walaupun Anda tidak menjual apa-apa, seperti sewa dan gaji. Kos berubah pula ialah kos yang berubah mengikut jumlah jualan, seperti bahan mentah. Contohnya, Anda jual burger pada harga 5 sebiji. Kos berubah untuk setiap burger ialah 3, dan kos tetap bulanan Anda ialah RM1,000. Dengan maklumat ini, Anda boleh kira berapa banyak burger perlu dijual untuk tidak rugi. Berdasarkan formula tadi, Anda perlu jual 500 biji burger untuk mencapai titik pulang modal. Ini bermakna, jika Anda jual kurang daripada 500 biji, Anda masih belum tutup kos tetap dan masih rugi. Tetapi jika Anda berjaya jual lebih daripada 500 biji, setiap burger tambahan yang dijual akan mula memberikan keuntungan bersih kepada Anda. Inilah matlamat utama setiap usahawan, melepasi titik pulang modal secepat mungkin. Analisis ini sangat membantu Anda merancang strategi perniagaan. Sama ada Anda mahu naikkan harga, tambah jualan, atau kawal kos supaya titik pulang modal lebih mudah dicapai. Ia juga membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijak dan terancang. Fahami konsep titik pulang modal ini, dan Anda sudah selangkah ke hadapan dalam dunia bisnes. Dengan pengetahuan ini, Anda boleh mengelakkan kerugian, merancang pertumbuhan, dan membina perniagaan yang lebih kukuh untuk masa depan.